Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kita mempelajari dan mengetahui semua para rasul ini Allah Ta'ala bagi mukjizat, antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain sesuai dengan tuntutan zaman mereka masing-masing. Jadi yang terakhir ini kita nak mengetahui pula daripada hadis-hadis Nabi SAW, yakni hadis-hadis yang sahih, bentuk mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman. Bahkan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi akhir zaman ini, iaitu Nabi Muhammad, lebih hebat, lebih dahsyat dan lebih banyak. Bahkan ada di antara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah suatu mukjizat yang berbentuk kekal sampai kiamat, iaitu apa dia? Iaitu Al-Quran. Okey, terus Mukjizat Nabi Muhammad SAW begitu banyak sekali. Antaranya yang sabit secara mutawatir seperti Al-Quran, dan ada yang sabit tidak menerusi jalan mutawatir seperti anak-anak batu bertasbih di tangan dan terpancar air daripada celah-celah jari baginda SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada dua bahagian, iaitu A. Mukjizat maknawiyah seperti Al-Quran. B. Mukjizat hissiyah seperti keluar air daripada celah-celah jari Nabi Muhammad SAW, dan makanan menjadi banyak dengan doa yang didoakan oleh Nabi SAW. Okey, mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad ni dalam dua bentuk, iaitu maknawi. Apa maksud maknawi ni? Maknanya di sudut makna dia, tak nampak lah macam kita ada sudut zahir, macam tongkat Nabi Musa, unta Nabi Saleh, dia tak nampak macam tu. Jadi yang maknawi ni yang dimaksudkan di sini adalah Quran. Quran itu sendiri di sudut maknanya, di sudut hakikat dan realitinya, dia adalah mukjizat. Sebab dia, Quran ini diturunkan untuk di antara sebabnya untuk memberi jawapan balas kepada hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, mukjizat yang berbentuk hissi, dapat dilihat, dapat disentuh. Contohnya makanan menjadi banyak, didoakan oleh Nabi SAW, air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW, dapat dilihat, dapat disentuh. Okey, terus Tujuan mukjizat maknawiyah ialah untuk memuaskan fikiran manusia yang sihat dan mendorong mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tujuan mukjizat hissiyah pula ialah untuk menenangkan hati orang-orang yang masih ragu-ragu dan mematahkan hujah mereka. Dengan itu tidak ada seorang pun lagi yang boleh mencari alasan untuk menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. okey, tujuan mukjizat maknawi ini untuk memuaskan fikiran manusia. Manusia ni bila dia berfikir, ada sampai tahap dia tak puas. Jadi dia nak debat, dia nak berhujah supaya betul-betul puas punya, baru dia ikut. Kerana manusia ni dijadikan dalam keadaan degil, maknanya kerah kepala, kerah hati. Jadi dia tak boleh terima. Selagi mana dia tak puas, dia tak yakin. Jadi nak puas, nak yakin ni dia kena nampak. Yang keduanya, maknanya nak kena tenang. Sesuatu hujah ni kalau tidak dapat ketenangan, dia tak boleh masuk dalam hati. Dia mesti dia tenang hati untuk menerima sesuatu hujah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, setiap soalan yang dikemukakan oleh Nabi
dan para rasul, dan juga soalan yang dikemukakan oleh kaum-kaum mereka, Allah Ta'ala datangkan dengan hujah dan juga datangkan dengan bukti. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menghidupkan orang yang mati, sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas sesuatu maha berkuasa. Di antara kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah boleh hidup orang yang mati. Nabi Ibrahim yakin tu, sebab Allah Ta'ala maha berkuasa. Sifat Allah Ta'ala di antaranya mencipta dan mematikan. Kalau kita orang beriman, kita yakin, para Nabi lebih yakin lagi. Lebih yakin lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kuasa. Tidak ada suatu perkara yang terhalang bagi Allah Ta'ala bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak buat sesuatu perkara. Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim tanya, dia nak kepada bukti. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim telah bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku bagaimana kamu boleh menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min, kamu tak percaya ke? Kamu tak beriman ke? Aku boleh menghidupkan orang yang mati. Apa jawapan Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya, aku beriman, tetapi aku nak supaya hatiku tenang. Selagi mana tak ada bukti, percaya. Tahap kepercayaan itu lebih tinggi apabila dikemukakan akan bukti-bukti. Aku bukan tak percaya, memang aku percaya Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang mati, tetapi untuk hatiku bagi puas. Tenang ni maknanya bagi puas setelah dikemukakan bukti. Lalu Allah Ta'ala kata, qala fakhudh arba'atan minat tayri. Kamu ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika. Kamu summa ja'al ala kulli jabalin. Maknanya Nabi Ibrahim ni setelah dia sembelih, dia cincang burung-burung itu, kemudian dia letak di atas 4 buah gunung ataupun bukit. Summa da'uhunna. Kemudian kamu panggil 4 ekor burung tadi. Ya'tinaka sa'ya. Niscaya dia akan datang dalam keadaan berjalan sebagaimana asal. Jadi 4 ekor burung tu sembelih, dicincang, digaul semua. Lepas tu diletakkan kepada 4 buah bukit. Setelah itu Allah Ta'ala kata panggil, tengok, dia akan datang kamu sebagaimana asalnya. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tujuan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, termasuklah Nabi Muhammad SAW, yang pertamanya nak bagi apa dia? Puas. Bila ada bukti ni lebih meyakinkan. Yang keduanya hati menjadi tenang. Sebab itu di dalam dunia sekarang ni, bukan kata zaman dulu sahaja, zaman sekarang ni semua orang nak bukti. Kalau sesuatu tuduhan, sesuatu kenyataan tidak disokong dengan bukti, orang tak percaya. Semua orang nak tengok di alam realitinya macam mana benda itu berlaku. Macam sehari dua ni orang duk bergaduh kan, orang silat berasa hati dengan jujur kan. Dia kata kalau silat boleh mampu, dia pun nak cabar siapa-siapa yang berani daripada kalangan orang silat. Dia nak cabar, dia nak sparring dengan orang silat ni. Maknanya dia nak apa dia? Nak buktikan silat ini mampu tak mampu. Bagi dia kata tomo boxing inilah yang paling hebat, kerana berada di alam realiti, sebab ada bukti. Kalau orang silat pun berasa hati marah, pakai buat ulasan lah. Jojo ni muda lagi, tak pandai bercakap. Lepas tu yang salahnya ada orang buat komen yang lain. Jojo ni betul, hak tanya tu yang salah. Padahalnya tak ada kaitan pun. Hak orang tanya ke tentang usia Jojo ke, bukan, tak ada kaitan. Dia tanya siapa boleh, siapa yang mampu, siapa yang berani, bagi dia challenge. Dia cabar lah. Cabar ni bukan nak tunjuk riak, takabur, sombong. Itu di alam boxing ini menjadi satu perkara biasa. Sebab itu bila seseorang dapat tumbangkan lawan dia, kadang-kadang sampai pecah muka, pingsan, patah gigi, mati pun ada yang di Kelantan tu. Kalau yang tak mati selepas pertarungan, dia buat apa? Ni ada orang cabang ni, baru nak ulas sikit. Kalau tak mati macam mana?
Lepas tu, lepas pertarungan tu berakhir, dia menang, dia kalah, dia boleh berpeluk lah. Pecah muka ni. Hak kalah tu berpeluk. Orang agama tak boleh macam tu ya. Lepas debat lah. Bila debat ni dia kira menang kalah. Kita nak buktikan hujah dan juga fakta dalil kita. Lepas tu masang muka. Pengikut-pengikut masing-masing ni pakai duk lawan pula tak habis. Debat tu dah 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2-3 tahun lah. Hak pengikut ni pakai duk lawan lagi. Tak puas hati. Kita kena belajar dengan orang-orang yang belajar apa dia, golongan yang kita kata mempunyai kemahiran di dalam ilmu mempertahankan diri. Setelah mereka berlakunya pertarungan sama ada UFC ke, MAA ke, MMA ke ataupun boxing ke, lepas tu mereka boleh berpeluk, tak ada simpan dalam hati. Sedangkan hak kena tu pecah muka, pecah hidung, darah-darah ni, berlumuran dengan darah, boleh peluk kawan dia tu, kawan hak belasah dia tu. Saya sebut 2-3 kali. Jadi maknanya hati kita, maknanya tak ada apa. Lepas tu kosong-kosong balik. Okey. Jadi mukjizat ni untuk apa? Untuk tenang. Jadi setiap sekarang ni orang nak ketenangan, bila nak tenang tu dia kena kemukakan apa? Bukti, hujah dan juga dalil. Yang kata dulu boleh terbang macam mana orang silat kan boleh terbang dulu, parang terbang, jalan tahayul tak look kan. Mana ketika pertarungan tu ataupun pertemuan itu dia terbang. Baru nampak bukti. Kalau tidak orang kata omong kosong. Jadi sekarang ni dia nak kepada bukti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan mukjizat kepada Nabi itu untuk membuktikan kebenaran dan juga nak memuaskan dan menenangkan hati orang-orang yang melihat. Okey, terus. Contoh-contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebut tadi dalam mukadimah mukjizat yang paling banyak yang Allah Taala kurniakan iaitu kepada Nabi Muhammad. Di sini akan dikemukakan contoh-contoh mukjizat tersebut berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Okey, terus. Antaranya ialah A. Air terpancar daripada jari jemari Rasulullah SAW. Perkara ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Jabir. Rasulullah SAW bersabda, "Atishan nasu yawmal Hudaybiyah, wa Nabi SAW baina yadayhi rikwatun, fatawadda'a fajahshan nas. Nawahu faqala ma lakum? Qalu laysa indana ma'un natawadda'u wa la nashrabu illa ma baina yadayk. Fawadda'a yadahu fi rikwah, faja'al ma'u yaturu baina asabi'ihi ka'amthali al-'uyun. Fasharibna wa tawadda'na. Qultu kam kuntum? Qala law kunna 100,000 lakafana kunna 15 mi'atan." Maksudnya pada hari Hudaybiyah orang ramai merasa dahaga. Pada masa itu di hadapan Nabi SAW ada satu bekas dan baginda SAW berwuduk daripada bekas itu. Orang ramai berkerumun di sisi Nabi SAW. Baginda bersabda, "Apa hal anda semua ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak mempunyai air untuk berwuduk dan minuman, melainkan air yang ada dalam bekas di hadapan Tuan ini sahaja." Rasulullah SAW memasukkan tangan baginda ke dalam bekas tersebut. Kemudian air keluar daripada jari jemari baginda SAW. Tidak ubah bagaikan mata air. Kami mengambil wuduk dan juga minum. Aku perawi berkata, "Berapakah jumlah anda pada masa itu?" Jawab beliau, "Jika jumlah kami 100,000 orang sekalipun, air itu cukup untuk keperluan kami. Jumlah kami pada masa itu ialah 15,000 orang sahaja." Air yang keluar di celah-celah jari Rasulullah tu nak tengok, nak tunjukkan banyak ke sikitnya, sampai kalau 100,000 orang pun minum masih cukup. Tapi ada masa tu 14,000, 15,000 dah satu jumlah yang ramai ke sikit ni? Ramai kan? Kalau sekiranya 100 orang jumlah manusia untuk minum menggunakan air tersebut masih cukup. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, bukan sahaja minum, mereka berwuduk dengan air itu, lepas tu bawa bekal lagi, lepas tu bagi ke orang lagi, air tak habis lagi. Ini di antara mukjizat yang sangat hebat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW. Okey, terus. B. Makanan menjadi banyak dengan berkat doa Nabi SAW. Perkara ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ujar beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masir. Qala fanafidat azwadul qawm. Qala hatta hamma binahri ba'di hamailihim. Qala faqala Umar ya Rasulullah,
لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببر وذو التمر بتمر قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواه قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزولته قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير الشاكر فيهما إلا دخل الجنة. Maksudnya kami bersama dengan Nabi SAW dan berjalan. Bekalan yang dibawa oleh orang-orang Islam pada waktu itu kehabisan sehingga mereka berhasrat untuk menyembelih unta-unta mereka. Okey, kita tengok di sini dia kata hatta hamma binahri ba'di hamailihim. Sehingga sebahagian daripada kaum, maknanya gerombongan yang bersafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat bercita-cita berhasrat nak sembelih. Nak sembelih di sini disebut nahri. Sebab apa? Itu kita sebut apakah beza nahri dengan az-zibhu dengan an-nahru. Nahru ni kalau kita jumpa dalam Quran, jumpa dalam hadis kan, kalau an-nahru ni dia menjurus kepada unta. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah bagi Tuhan engkau, hendaklah kamu sembelih. Wanhar. Sembahyang lepas tu sembelih. An-nahru di sini maknanya dia menjurus kepada seekor binatang yang leher dia panjang. Dia bukan macam penyembelihan biasa yang kita tengok, yang kita pernah buat lembu kan, kambing dan sebagainya. Dia sembelih dia, pangkai tengkuk dia. Kita tengok dalam hadis ni pun sama. Jadi sebahagian sahabat ni berhasrat nak dia sembelih unta-unta yang mereka bawa. Sebab apa? Makanan, kehabisan makanan ataupun baki sedikit. Jadi Sayyidina Umar cadang macam mana kalau kumpulkan makanan, lalu minta Rasulullah doa. Sayyidina Umar ni banyak cadangan dia. Beberapa cadangan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar penyebab turunnya ayat Quran. Dan banyak juga cadangan dia yang Rasulullah terima. Dan ada pandangan yang Rasulullah tak terima. Akhirnya selepas kejadian Rasulullah nampak hak Sayyidina Umar pandangan betul. Di antaranya apa dia yang berlakunya peperangan Badar kan. Tanya Rasulullah kumpulkan para sahabat. Tanya Sayyidina Umar nak buat macam mana dengan tawanan-tawanan perang ni. Sayyidina Umar tu bunuh semua. Tanya Sayyidina Abu Bakar, itu ambil bunuh, kita ambil tebusan. Duit tu kita boleh beli senjata, memperkukuhkan ketenteraan kita. Lalu dibebas. Orang kafir berkumpul balik lawan Rasulullah balik. Betul Allah Ta'ala turunkan ayat tegur Nabi. Jadi nampak selepas tu cadangan Sayyidina Umar tu betul. Jadi Sayyidina Umar ni memang hebat. Tidak menafikan tentang kemampuan, kehebatan para sahabat yang lain. Tengok bila Rasulullah dicadangkan supaya kumpul makanan dan makanan itu didoakan, maka makanan itu jadi banyak. Sehingga ada orang yang bawa kurma, dia kumpul kurma dia, ada yang bawa gandum, kumpul gandum dia. Okey, terus Umar berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Tuhan mengumpulkan sisa makanan orang-orang Islam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menurut apa yang disarankan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu. Ketika itu orang Islam yang memiliki gandum membawa gandumnya, dan yang memiliki tamar membawa tamarnya. Kata Mujahid, yang memiliki bijian membawa bijiannya. Ketika itu dikatakan, apa yang mereka lakukan dengan bijian-bijian itu? Beliau menjawab, orang Islam menghisap dan meminum airnya. Baginda SAW berdoa untuk makanan tersebut. Setelah ia berjaya dikumpulkan, baginda menyebut, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah. Tidak ada seorang pun hamba yang bertemu dengan Allah dan tidak ragu-ragu terhadapnya, melainkan dia akan masuk syurga. Jadi makanan yang didoakan oleh Rasulullah ni selepas itu jadi banyak dan mencukupi jumlah ataupun bilangan kaum ataupun para sahabat yang ramai. Okey, terus. Pokok bercakap dengan Rasulullah SAW. Perkara ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Ma'an bin Abdul Rahman. Katanya, Sa'altu Masrufan
من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لا تستمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. Maksudnya, aku bertanya Masruq, siapakah orang yang bersama dengan baginda untuk berbicara dengan jin pada malam mereka mendengar baginda membaca Al-Quran? Katanya, bapa anda memberitahu kepada saya, iaitu Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, pohon pokok bersama dengan baginda ketika itu. D. Batang pokok kurma menangis. Perkara ini dapat dilihat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kana yaktubu ila jiz'in falamma ittakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbara hanna al-jiz'u hatta atahu faltazamahu fasakana. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyampaikan khutbah dengan bersandarkan kepada satu batang pokok kurma. Apabila orang-orang Islam membina mimbar untuk baginda dan berkhutbah dengan menggunakan mimbar tersebut, batang pokok kurma tersebut menangis. Nabi SAW turun daripada mimbar lalu menyentuhnya dengan tangan, lalu batang pokok kurma itu diam. I. Batu memberi salam kepada Nabi SAW. Perkara ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'arifu hajar bima kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al-ana." Maksudnya, sesungguhnya di kota Mekah ada satu batu yang memberi salam kepadaku pada malam-malam aku diutuskan menjadi Rasul. Sesungguhnya aku masih mengenalinya sehingga sekarang. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat asasi yang menjadi pergantungan Nabi SAW dalam mengisbatkan risalah dan berhadapan dengan masyarakat baginda. Apa makna mengisbatkan risalah? Mengiyakan risalah yang disampaikan oleh Nabi, dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Itu maknanya mengisbatkan, mengiyakan. Okey, terus. Ia merupakan mukjizat akliyah, manawiyah yang kekal abadi sehingga ke hari kiamat. Al-Quran mengandungi lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dipindahkan kepada kita secara mutawatir, yang menjadi ibadah dengan membacanya dan mencabar manusia membawa satu surah yang paling pendek sekali daripadanya. Perkara khusus yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan banyak perkara yang tidak dikurniakan kepada nabi-nabi lain. Antaranya ialah jadi walaupun semua nabi sebagaimana yang kita sebut tadi memperolehi mukjizat, tetapi mukjizat yang diperolehi oleh mereka sama sekali tidak sama dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, terus. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk membawa risalah yang bersifat umum dan menyeluruh. Sedangkan risalah Nabi-Nabi lain yang khusus untuk umat mereka sahaja. Ini kerana kemajuan dan ketamadunan hidup manusia sebelum daripada Nabi Muhammad SAW belum berhajat kepada satu perundangan dan undang-undang umum yang perlu berada di bawah satu panji-panji. Apabila tiba zaman risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat manusia sudah berjaya mencapai puncak ketamadunan mereka dan aspek pemikiran, sosial dan politik mencapai kematangan. Ketika ini, mengumpulkan manusia di atas satu perundangan adalah sesuatu yang boleh dan mudah dilakukan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia yang merangkumi orang-orang Arab maupun bukan Arab, penyembahan berhala maupun ahli kitab, dan yang mempunyai agama maupun yang tidak mempunyai agama sama sekali. Nabi yang terdahulu Allah Ta'ala utuskan untuk kaum masing-masing. Adapun Nabi Muhammad ini bukan untuk kaum dia saja, bahkan kepada seluruh alam. Bila sebut seluruh alam ni bukan tertentu kepada bangsa Arab sahaja. Nabi Muhammad ni daripada kalangan Arab apa? Arab Quraisy kan. Arab ni macam-macam lah jenis bahasa tuturan dia, puak dia, kabilah dia kan. Tapi Nabi Muhammad daripada bangsa Arab Quraisy. Tetapi tidak tertentu perutusan Nabi ini untuk Arab Quraisy sahaja. Dan yang kedua, bukan untuk orang Arab sahaja, semua bangsa, semua dan di seluruh dunia. Dan setelah Nabi SAW wafat pun, maka syariat Nabi Muhammad itu berkekalan sampai hari kiamat. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan jadilah kami mengutusmu melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai Rasul pembawa berita gembira dan pemberi amaran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi berita gembira apa dia? Buat baik, dapat pahala, dibalas dengan syurga. Itu berita gembira, nak bagi manusia seronok. Jadi manusia ni kalau tak cerita imbuhan, tak bagi hadiah, tak bagi sesuatu, kita kata ganjaran, jadi dia tak apa semangat nak buat sesuatu ibadat, nak buat sesuatu amalan. Jadi manusia pun tahu kalau budak-budak masuk periksa kan, masuk periksa ke ujian kan, dijanjikan ganjaran, tawaran, imbuhan, hadiah. Sebab Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran nak bagi targhib, suatu galakan untuk kita bersemangat untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jadi Allah Ta'ala tahu kalau tak cerita, walaupun keseluruhan semua ibadat itu akhirnya Allah Ta'ala balas syurga, tetapi setiap satu ibadat tu dia ada ganjaran pula. Sembahyang apa fadilat, puasa apa fadilat, haji apa fadilat, nak bagi semangat. Jadi manusia ni kalau tak bagi semangat dengan ganjaran imbuhan, maka dia buat sesuatu tidak begitu bersungguh. Jadi Allah Ta'ala menjadikan hati manusia, Allah Ta'ala tahu apakah perasaan yang ada kepada manusia. Begitu juga tak nak larang, Allah Ta'ala larang, nak halang, nak cegah manusia melakukan sesuatu kejahatan, sesuatu dosa. Dia bagi ancaman. Minum arak ini balasan dia, main judi ini balasan dia, mengumpat ini balasan dia, supaya manusia takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, terus Nabi Muhammad diutuskan bukan sahaja kepada manusia, bahkan juga kepada jin yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, dengan syariat yang sama yang dibawa kepada manusia, dengan meraihkan tabiat-tabiat dan keadaan-keadaan yang dialami mereka. Okey, tadi kita kata seluruh manusia, bahkan bukan kepada manusia, jin juga diutuskan supaya Rasulullah ni menyampaikan syariat. Sebab tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya untuk syariat kepada jin sekali. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihi munzirin. Maksudnya, dan semasa kami menghalalkan satu rombongan jin datang kepadamu untuk mendengar Al-Quran, setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah sebahagian mereka kepada yang lain, diamlah kamu. Maka setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaum mereka memberi ingatan dan amaran. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk membawa risalah yang menasahkan seluruh risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum daripada baginda SAW. Jadi dengan perutusan Nabi Muhammad diturunkan Quran, semua risalah, semua syariat, semua kitab samawi, semua undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi yang terdahulu, semua terbatal. Maknanya terhapus. Jadi maknanya walaupun agama yang terdahulu, agama samawi juga diturunkan, dibekalkan kitab kepada Nabi masing-masing, tapi zaman kita sekarang ni tak bolehlah kita nak beramal. Kitab Allah Ta'ala juga tu, Taurat, Injil, Zabur, kitab Allah. Kenapa tak boleh beramal? Dah terbatal. Apatah lagi sesuatu ajaran yang tak ada kaitan langsung dengan mana-mana agama samawi, lagi tak boleh beramal. Kerana itu bukan daripada Allah. Yang daripada Allah pun bila dah terbatal tak boleh nak beramal dah. Ini suatu ajaran agama syariat yang tak ada kaitan dengan agama Islam ataupun agama-agama samawi yang terdahulu, lagi-lagi telah kita tidak boleh beramal. Okey, terus tidak ada seorang pun yang berhak membantah maupun menolak risalah baginda sallallahu alaihi wasallam setelah sampai kepadanya risalah tersebut. Dia tidak boleh menerima risalah atau agama yang lain selain daripada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima." Okey, ini ada satu kisah bila di Madinah ni, bila Rasulullah SAW ada seorang anak angkat dia nama apa? Zaid. Orang sebut Zaid
bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Jadi lekat. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran di dalam surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim. Suruhlah, panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka. Maknanya Zaid ayah dia nama apa? Harisah, Zaid bin Harisah. Kenapa? Bin Muhammad. Jadi Allah Ta'ala nak bagi hilang sebutan itu, kaitan itu, iaitu kait dengan Nabi Muhammad ini, Zaid bin Muhammad. Akhirnya berlaku kisah yang Zaid ini dia ceraikan isteri dia yang nama apa? Zainab. Tak lama selepas itu pun pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Rasulullah mengahwini Zainab. Timbul pula isu. Rasulullah ini dia kahwin dengan menantu dia tadi, Zaid bin Harisah. Bila punya cek, tengok Zaid ni bukan bin Muhammad. Jadi bila dia bukan anak Nabi, bukan anak Muhammad, Zainab ni bukan menantu dia lah. Bila bukan menantu dia, sah tak kahwin? Sah lah kahwin kan? Jadi maknanya nak hilangkan fahaman, pemikiran dan pegangan mereka yang salah. Okey, terus. Dia kata bukanlah Muhammad itu bapa mana-mana orang daripada lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan kesudahan para Nabi. Dan Allah Ta'ala setiap sesuatu itu maha mengetahui. Okey, terus. B. Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para Nabi dan para Rasul. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap zaman dan tempat, demi untuk membahagiakan manusia sejagat. Jika mereka benar-benar berpegang teguh dengannya, kerana ia memenuhi segala hajat yang berkaitan dengan kehidupan mereka dan mengemukakan penyelesaian kepada berbagai-bagai persoalan yang dihadapi mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Maksudnya, dan kami datangkanmu untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang Islam. Oleh kerana itu, setelah penurunan syariat Nabi Muhammad SAW, manusia tidak lagi memerlukan kepada syariat ajaran Nabi maupun Rasul yang lain untuk keperluan hidup mereka. Kalau ada pun hanya melibatkan persoalan-persoalan ijtihad yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar bergelar ulama atau sendikawan Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم, apabila datang kepada mereka. Mereka di sini orang Islam yang lemah di zaman Nabi SAW, bila datang kepada mereka amrun, sesuatu maklumat, sesuatu berita, minal amni, daripada keamanan, awil khaufi, ataupun daripada berita ketakutan ataupun kecemasan, adza'u bih, mereka sebarkan. Kerana maklumat yang sampai kepada orang Islam pada ketika itu tentang kemenangan Islam, padanya tak pasti, lalu disebarkan. Ataupun kekalahan orang Islam di dalam peperangan pun mereka sebarkan. Jadi Allah Ta'ala tegur, pada masa tu pun dah ada sikap manusia ni, bila dia dapat maklumat sebar, dapat maklumat sebar, sebelum dia tabayun. Sekarang ni orang selalu sebut perkataan apa? Tabayun. Apa makna tabayun? Kita pasti dulu berita yang kita terima itu sahih ataupun tidak, benar ataupun salah, lalu disebarkan. Padahal benda ni tak jelas lagi, tak pasti lagi. Allah Ta'ala kata, walau radduhu ila rasul, sekiranya mereka kembalikan amrun tadi, cerita tadi, sama ada cerita kemenangan ataupun kekalahan, keamanan ataupun kecemasan ni, tanya Rasul dulu, betul ke apa yang berlaku ni? Maklumat-maklumat yang kami dengar yang tersebar ni betul ke? Wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri. Uli amri di sini sebahagian ulama tafsir kata ini yakni para sahabat. Kalau tak sempat jumpa Rasul, jumpa para sahabat, tanya mereka. La'alimahu alladhina yastanbitunahu,
Telah mengetahuilah akannya, akan amrun tu tadi, orang-orang yang mengambil istimbat akannya. Maknanya tanya orang yang reti, jangan buat pandai-pandai. Kamu sebarkan maklumat dalam keadaan kamu tak pasti, tak jelas, tak tahu, tak terang. Sebab itu mari dalam hadis hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Memadailah, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai menipu. Dia sebarkan setiap benda yang dia dengar. Dia dengar cerita dengan orang, dia dengar dia WhatsApp, dia share dalam Facebook, dia sebar beritahu kepada orang. Padahal benda hak dia terima tu, hak dia dengar, hak dia lihat tu tak pasti, tak jelas. Lalu dia sebarkan. Jadi dalam ayat ini dia kata, tanya orang yang tahu, nescaya mereka mampu mengemukakan istinbat. Di dalam kitab Darussul Tirmizi yang dikarang oleh Mufti Taqi Osmani, dia kata di sinilah dalil bahawa para ulama diberi kebenaran untuk istinbat hukum. Sebab dia tahu. Sebab itu wujudnya Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, dan selain daripada imam yang empat ni ada lagi ulama-ulama yang hebat, yang alim, yang mampu beristinbat. Istinbat ni bagi orang yang tahu. Macam kita ni tak tahu. Bila tak tahu, Allah Ta'ala jawab apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya kalau tidaklah kelebihan Allah Ta'ala atas kamu dan rahmatnya, nescaya kamu ikut syaitan. Sebab apa ikut syaitan? Syaitan suka sangatlah benda hak tak jelas disebarkan, benda hak tak terang disebarkan. Dia cukup suka. Okey, terus. Nabi Muhammad SAW dengan nasi turun kepada musuh meskipun jarak perjalanan antara baginda SAW dengan pihak musuh ialah sebulan perjalanan dengan menggunakan unta. Sebelum berperang ni, sebulan perjalanan naik unta ni jauh ni. Puluh kilometer, ratus kilometer mungkin. Dalam jarak yang begitu jauh ini, musuh tu tahu Nabi nak pergi, mereka nak serang Nabi ataupun Nabi nak pergi perang dengan mereka. Dah Allah Ta'ala campak di dalam hati mereka ni gobra, susah hati, takut, cemas. Nusitu bi ra'bi masirata syahrin. Di antara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku dan juga kelebihan kepada aku, Nabi kata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari, dia dalam kitab Tayammum, dicampakkan kegurunan kepada musuh aku jarak perjalanan sebulan. Sebab apa takut? Kalau nak ikut di sudut kekuatan zahir, kalau kata Nabi ni training, latihan dia banyak, lama, kuat latihan Nabi dalam peperangan kan, orang musuh pun boleh buat benda yang sama. Bahkan latihan musuh pun dia boleh mengatasi latihan yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kenapa cemas, kenapa takut, kenapa bimbang? Ini adalah mukjizat. Allah Ta'ala campakkan ketakutan dalam hati musuh sebelum berperang dengan Nabi SAW. Ini salah satu daripada bentuk mukjizat. Okey, terus. Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala akan umatnya sebaik-baik umat dan bumi sebagai masjid untuk mereka menunaikan solat. Mana-mana orang dalam kalangan umatnya yang bersombong masuk waktu solat, di mana-mana tempat sahaja, boleh menunaikan solat di tempat itu. Ia mengandungi tanah yang suci yang boleh digunakan untuk bertayammum jika tidak diperoleh air. Tidak ada syarat yang diletakkan pada tempat tertentu di muka bumi ini. Semua tanah adalah suci dan boleh dibuat tayammum. Nabi Muhammad SAW dihalalkan kepada baginda SAW harta rampasan perang. Begitu juga kepada umatnya, iaitu harta-harta yang diambil daripada orang-orang kafir selepas memperoleh kemenangan dalam jihad dan peperangan yang dilancarkan, yang melibatkan barangan perhiasan, senjata harta benda dan juga lain-lain. Harta rampasan ini diharamkan kepada umat-umat sebelum daripada baginda. Umat yang sebelum Nabi, Nabi-Nabi dulu pun berperang juga kan. Contohnya Nabi Daud berperang juga, Nabi Musa berperang juga. Tapi bila mereka dapat menewaskan musuh mereka, dapat merampas harta-harta rampasan perang, harta-harta rampasan perang tersebut perlu dimusnahkan, tidak boleh dimunafaatkan, diambil tak boleh. Di antara kelebihan keistimewaan Nabi Muhammad ni, harta rampasan perang tu kita boleh ambil. Sama ada berbentuk wang ringgit, senjata dia, peralatan peperangan, semua kita boleh ambil setelah dirampas. Itu dipanggil ghanimah. Okey, terus.
Nabi Muhammad SAW dianugerahkan dengan syafaat besar pada hari kiamat kelak, yaitu syafaat yang dipuji oleh orang-orang yang terdahulu maupun yang datang kemudian. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masiratan syahrin wa ju'iyat lil ardu masjidan wa tahuran fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah falyusalli wa uhillat lil maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ah bahkan Nabi yub'atu ila qaumihi khasatan wa bu'ithu ila an-nas amma." Diberi kepada aku u'titu khamsan, diberi pada aku 5 perkara lam yu'tahunna ahadun qabli, di mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada mana-mana orang daripada kalangan Nabi sebelumku. Di antaranya dicampakkan kegerunan kepada musuh. Yang pertamanya jarak sebulan perjalanan, dan dijadikan bumi ini sebagai masjid. Mana-mana orang daripada kalangan umatku, daripada kalangan lelaki, bila masuk waktu sembahyang boleh sembahyang, walaupun bukan dalam masjid, bukan dalam surau, atas tanah, atas pasir boleh, apabila masuk waktu sembahyang. Dan dihalalkan harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan kepada Nabi yang terdahulu dan juga umat yang terdahulu. Dan dikurniakan kepada aku adalah syafaat. Syafaat di sini syafaat kubra. Dan Nabi diutuskan untuk kaum masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada seluruh manusia. Okey, terus. Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang paling afdal dan paling utama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maksudnya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Maksudnya, kamu adalah sebagai umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada yang munkar, serta kamu pula beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi kamu, bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang yang fasik. Menurut Ibnu Katsir, umat Islam disifatkan sebagai sebaik-baik umat kerana mereka adalah umat yang sentiasa terkedepan dalam melakukan berbagai-bagai amalan kebaikan, dengan kelebihan Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda SAW untuk membawa syariat yang lengkap dan sempurna, yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana Nabi dan Rasul sebelum daripada baginda. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu al-ard anhu yawm al-qiyamah wa la fakhra wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wa la fakhra wa liwa'ul hamdi biyadi yawm al-qiyamah wa la fakhra." Maksudnya, aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, dan ini bukan untuk berbangga-bangga. Pada tanganku terdapat bendera puji-pujian, dan ini bukan untuk berbangga-bangga. Tidak ada seorang Nabi baik Adam maupun selain daripada baginda melainkan akan berada di bawah panji-panjiku. Aku adalah orang yang pertama pecah tanah kubur, dan aku juga adalah orang yang pertama memberi syafaat dan diberikan keizinan untuk memberi syafaat. Kesimpulan, maksud beriman dengan Rasul ialah beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Bilangan mereka tidak diketahui dalam arti kata yang sebenar, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Perlu beriman dengan para Nabi secara umum kerana tidak terdapat nas yang sarih tentang bilangan mereka yang sebenar. Sarih maknanya terang, jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Maksudnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.
Hakikat sebenar beriman dengan Rasul ialah etikad yang tegas. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat yang menyeru manusia ke arah beribadah kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan menolak apa yang disembah selain daripadanya. Kesemua mereka adalah benar, membenarkan antara satu sama lain, suka melakukan kebaikan, mulia lagi bertakwa dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diperkukuhkan oleh Allah dengan hujah-hujah yang zahir dan ayat-ayat yang jelas. Mereka menyampaikan kesemua perkara yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak pernah menyembunyikan meskipun satu huruf dan tidak merubahnya. Mereka juga tidak menambah maupun mengurangkan meskipun satu huruf. Tugas para Rasul ialah menyampaikan risalah kepada manusia. Kesemua mereka berada di atas landasan yang benar dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.